Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, kita mulakan pertemuan kita, pertemuan yang membahagiakan pada pagi ini, pagi 26 Rajab 1444 Hijriyah, dengan rasa syukur yang tidak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas anugerah dan pemberian yang cukup banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan dengan limpahan kurniaan Allah ini kita dapat hidup dengan senang dan selesa. Dan yang paling pentingnya ialah kita dapat manfaatkan sepenuhnya pemberian ini untuk memastikan kita menjadi manusia yang berbahagia dan berjaya di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, apabila kita menyebut tentang kebahagiaan dan kejayaan, tentulah kita kena membicarakan tentang kebahagiaan dan kejayaan yang paling utama. Artinya bukan sekadar di dunia, kerana sesiapa yang berjaya di dunia ini, dia hanya berjaya hanya sementara, bukan satu kejayaan yang kekal abadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dunia tersendiri akan hapus dan lenyap, termasuk sesuatu yang bersifat fana, maknanya iaitulah akan menuju kepada kebinasaan. Hebat lagu mana pun dunia, bagus lagu mana pun kehidupannya, maka sesungguhnya dia akan menjadikan kita lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dunia itu pasti akan hapus, binasa dan lenyap. Pasal itulah kata ulama-ulama tasawuf, apabila kita ambil pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ulama menyebut, berhati-hatilah kamu dengan tipu daya dunia, sehingga akan menyebabkan kamu lalai dan lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tipu daya dunia itu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua utama sifat dunia yang menjadi racun yang banyak merosakkan manusia. Iaitulah sifat dunia yang pertama disebut, iaitulah khudrun. Apa makna khudrun? Khudrun ni makna dia hijau. Hijau tu makna apa? Maknanya segar. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dunia ni daripada dulu sampai kelar, iaitulah Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk, maknanya apa dia tuan-tuan? Dia maintain, malah bukan sekadar maintain, iaitulah dia akan berlaku perubahan ke arah kehebatan dengan begitu cepat. Pasal itu kita tak sedar, rupa-rupanya kita ini semakin tertipu. Contohnya bila sebut segar, bila sebut hijau, kita duk berasa kalau dari segi usia, kita duk berasa lagu itulah tak ada perubahan pada kita. Pasal itu kadang walaupun kita sudah berumur, kita masih berasa seolah-olah kita ini masih muda, masih panjang masa kita untuk pergi kepada akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iaitulah maknanya perjalanan usia kita ini semakin merenggut
kesihatan dan sebagainya. Akhirnya tiba-tiba malaikat maut berdiri di depan. Bila malaikat maut berdiri di depan, waktu itu cukup banyak sekali kekurangan segala amalan, dan juga iaitulah maknanya hasil yang boleh kita bawa untuk akhirat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, satu lagi disebut oleh Nabi racun yang paling bahaya daripada dunia, iaitulah sifat dunia yang disebut sebagai hulwun. Apa makna hulwun? Manih. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini kita rasa sedap, kita rasa manis, kita rasa syok, sehingga kita terlupa dengan keseronokan yang paling utama, iaitulah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang termakan racun hulwun dan qudrun ini, dia akan menjadi manusia yang binasa di sisi Allah. Tapi orang yang iaitulah berjaya menyelamatkan diri daripada racun hulwun dan qudrun ini, iaitulah orang itu orang yang selamat, insya-Allah. Siapa yang selamat tu? Kita. Macam pagi ni alhamdulillah, sekali lagi Allah Ta'ala pilih kita dapat berada di dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu, iaitulah untuk menyedarkan kita tentang tanggungjawab kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah selama mana kita berusaha untuk menuntut ilmu, selama itulah kita akan dimuliakan oleh Allah. Ingat saya kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qutaybah, di mana kata ulama ini, la yazalul mar'u aliman madama fi talabil ilmi. Seseorang itu akan menjadi manusia yang tetap dimuliakan oleh Allah, digelar orang yang berilmu dan diangkat derajat oleh Allah selama mana ia mengekalkan diri dia menjadi orang yang menuntut ilmu. Tetapi katanya lagi, فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ بَدَأَ جَهْلُهُ. Tetapi apabila manusia itu mula sedang diri dia sudah alim, dia berasa diri dia sudah kemah, dia berasa diri dia orang yang hebat dengan ilmu, maka bermulalah saat-saat kejahilannya di atas muka bumi Allah. Apabila manusia itu mula berada di atas pangkat jahil, dia akan dihinakan oleh Allah, dia akan menjadi orang yang jauh dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bawa benda ni dulu untuk kita hayati sungguh-sungguh, supaya kita berasa nikmat apabila Allah Ta'ala pilih kita dapat bersama-sama menghidupkan majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kita sambung balik perbicaraan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah kitab yang bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin, pemberi berita gembira kepada orang yang beramal, dan juga pemberi ancaman kepada mereka-mereka yang lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sambung tak mana lagi tuan-tuan, karangan seorang ulama yang muktabar, iaitulah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Kita nak sambung kitab ini pada muka surat 8, masih lagi membicarakan tajuk besar tentang persoalan sembahyang. Baik, sembahyang apa yang kita nak bincang pada pagi ini? Iaitulah keagungan sembahyang secara berjamaah
yang kadang-kala mungkin kita semua yang hadir di masjid ni kita sedar, tapi banyak lagi rakan dan kaum sahabat taulan kaum keluarga kita di luar sana yang tidak peduli dengan persoalan sembahyang berjamaah. Maka mereka termasuk orang yang cukup rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung kuliah kita pada bulan ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Muka surat 8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang berjamaah itu lebih ia sembahyang berjamaah akan sembahyang seorang diri dengan 25 darjat, dan pada satu riwayat dengan 27 darjat. Dia ada satu hadis tu, dia ada dua riwayat, di mana ada perbahasan pendapat di kalangan ulama-ulama hadis, di mana iaitulah ada satu riwayat menyebut iaitulah sesungguhnya dengan kelebihan 25 darjat. Ada satu riwayat dia sebut dengan kelebihan 27 darjat. Dan iaitulah kalau kita ambil umum bagi ulama hadis, mereka lebih berpegang pada riwayat 27 darjat. Pasal itu kalau kita tengok di dalam hadis yang popular yang banyak dibawa, iaitulah sesungguhnya disebut inna salatal jamaah afdalu min salatil fadzi. Iaitulah sesungguhnya sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri bisab'i wa ishrina darajah, dengan 27 darjat. Tapi kalau ada hadis ataupun tok-tok guru yang sebut lebih dengan 25 darjat pun boleh diterima. Maknanya bukan bercanggah daripada hadis kerana ada riwayat, tapi masyhur iaitulah 27 darjat. Hadis ini hadis sahih, iaitulah menjadi satu hujah yang paling kuat tentang bagaimana kelebihan berjamaah. Kata sebahagian ulama membahaskan hadis ini, di sinilah nak tunjuk kata iaitulah bahawa sesungguhnya perbezaan yang cukup nyata, di mana Nabi tak sebut iaitulah sembahyang seorang satu pahala, sembahyang berjamaah 2 pahala, ataupun sembahyang seorang 1 pahala, ataupun sembahyang berjamaah 3 pahala. Maknanya bukan lebih sikit-sikit, tapi lebih tu iaitulah berlipat-lipat kali ganda. Bukan kata sikit-sikit, bandingkan 1 dengan 27 nisbah dia. Tentulah perbezaan itu cukup besar. Nak habaq apa? Sebagai satu hint kepada manusia, rugi sangat sesiapa yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, lebih-lebih lagi kepada golongan yang menjadi tuntutan. Siapa dia golongan yang menjadi tuntutan? Iaitulah golongan laki-laki dewasa. Orang perempuan dia tak termasuk tuntutan. Kalau dia sembahyang berjamaah, sama juga dia dapat 27 pahala, sama juga, bukan makna kata tak dapat. Iaitulah, tapi ada banyak pantang larang yang dia nak kena jaga juga. Bukan boleh tahu mudah-mudah lagu tu saja. Dia kena jaga segala-galanya dalam keadaan tadi. Tapi bagi orang laki-laki dewasa ini, iaitulah tuntutannya berat. Walaupun hukum sembahyang berjamaah ini taklah sampai peringkat fardu ain,
Tapi jangan kita heran, ada juga di kalangan ulama mazhab ataupun sebahagian daripada pegangan ulama, iaitulah ada ulama yang menyebut hukumnya fardu ain. Yang tu bukan pendapat masyhur, pendapat jumhur dan masyhur bagi mazhab Syafi'i, hukumnya ialah fardu kifayah. Tapi tuntutan mutlak tu jatuh atas siapa? Jatuh atas laki-laki dewasa. Pasal itu kalau seorang laki-laki dewasa, bila dia dengar seruan azan dan dia boleh hadir ke masjid ataupun surau untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, dia tidak peduli dengan seruan itu, dia tidak hadir untuk datang sembahyang berjamaah, dia termasuk orang yang mensia-siakan hadiah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk disebut oleh ulama minal khasirin, daripada kalangan orang yang cukup rugi. Tu kena ingat tuan-tuan untuk jadi iktibar pada kita. Kerana kadang-kala dia ni bukan tak boleh hadir, tapi dia jadi tabiat. Tambah-tambah dia buh pula, tak apa, di masjid tu ada orang semayang dah, jadi jawab dia dah selesai tuntutan fardu kifayah, dia pun lakukan berseorangan diri. Maka ulama kata iaitulah dia termasuk orang yang cukup rugi. Pasal itu kalau kita buka kitab I'anatul Talibin Syekh Zainuddin Malibari ni tuan-tuan, dia sebut apa? Dia sebut iaitulah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi, tuntutan sembahyang berjamaah ini jangan kita buat main-main ataupun kita buat mudah. Pasal itu kalau boleh cari peluang, kalau boleh berjamaah, lakukan secara berjamaah. Sampai peringkat kalau tak mampu ataupun kita ni mungkin tak berpeluang untuk datang ke masjid, di rumah kita sembahyang, dan sembahyang di rumah kita tu pun pastikan jangan berseorangan. Kalau boleh dirikan juga berjamaah, berjamaah dengan isteri, berjamaah dengan anak-anak, maka iaitulah kita menunaikan tuntutan jamaah. Begitu juga ketika kita di mana sahaja. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab budaya masyarakat kita ni hari ni alhamdulillah, budaya bersembahyang tu cantik. Pasal itu dia tak macam dulu. Kalau lah ni kita pilah manapun, supermarket besar ke, ataupun iaitulah maknanya tempat-tempat bermusafir ke, surau-surau ke masjid, kita tengok alhamdulillah orang bab semayang, orang semayang, banyak orang semayang lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kalau pergi supermarket besar-besar, masuk waktu saja kita akan tengok budaya bersembahyang tu cantik. Tapi satu yang tak apa nak kenal sangat tuan-tuan, iaitulah pakat buat sorang. Tangnu sorang, tangni sorang, tangnu sorang, tangni sorang. Kita pun heran, apa sebab kita pun tak tahu. Untuk kita ambil iktibar, salah satunya mungkin motivasi tentang pahala dan kelebihan yang disebut oleh Nabi ni kadang tak dihayati ataupun tak sampailah kot. Tu yang ada setengah orang saya tanya, pasal apa kita tak sembahyang berjamaah? Macam tengok kita main, kita nak sembahyang asar contohlah, lepas tu kawan tu duduk sembahyang, kemudiannya iaitulah kita ni main, kita angkat takbir, kita sembahyang seorang-seorang, kita tak ikut dia secara berjamaah. Dia kata payah ustaz, seorang disebut kat saya, dia kata payah. Pasal apa payah? Jawabnya iaitulah tak dia sembahyang sunat ke, kita mana tahu. Tak dia sembahyang apa ke, mana kita tahu. Satu, dia sebut itu alasan yang banyak disebut. Satu. Yang kedua, iaitulah bila kita pi ikut dia lagi nak buat lagu mana ustaz? Mana tahu kita ikut dia tak baca derah ke ataupun masa, iaitulah perpindahan rukun yang dinamakan intiqalat tadi, iaitulah dia tak derah. Kadang kita tak tahu, kita sujud
rupanya dia mangkit lama dah. Kita duk perasan macam tak mangkit lagi. Payah cerita. Lah dah payah cerita, buat sorang-sorang. Maknanya kesimpulan kita boleh buat, iaitulah kadang kita dalam masyarakat dia tak faham fiqh sembahyang berjamaah tu tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Tu kadang-kala bagus. Macam ada sebahagian tempat dia ada juga guru yang mengajar khusus tentang sembahyang berjamaah, cara macam mana kita nak ikut imam dan sebagainya. Dia panggil kitab yang dibaca itu Qaulul Tam, iaitulah perkataan yang sempurna pada membicarakan hukum sembahyang berjamaah. Ada kitab, ada yang dibacakan di masjid-masjid, tok-tok guru sebahagiannya dia kupas tentang fiqh ni tuan-tuan. Tu yang saya sebut sebenarnya, iaitulah maknanya dari segi tuntutan. Kalau buka kitab yang anah tuan-tuan, dia sebut iaitulah kita ni yang jadi makmum dengan, iaitulah contohnya dengan imam. Sembahyang berjamaah kita kena faham satu kaedah, iaitulah takrif sembahyang berjamaah bukan imam memimpin makmum, tapi iaitulah makmum yang mengikut imam. Faham maksud dia tu? Bukan imam yang memimpin makmum, tapi iaitulah makmum yang mengikut imam. Itu sembahyang berjamaah tuan-tuan. Baik, apa maksud makmum yang mengikut imam? Maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dalam tuntutan sembahyang berjamaah yang menentukan sah ataupun tidak sembahyang itu, duduk kat makmum. Dia bukan duduk kat tok imam. Pasal itu tok imam kalau dia sembahyang, dia angkat takbir. Contohnya Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia niat dalam hati dia. Dia tak niat tok imam. Dia tak niat tok imam tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sah tak sembahyang dia? Sah. Tak ada masalah. Cuma kekurangannya dari segi fadilat berjamaah, tapi sembahyang masih sah. Pasal bukan tok imam yang memimpin makmum, tetapi iaitulah makmum yang mengikut imam. Tapi kalau makmum dia niat sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia tak niat mengikut imam, tapi dia sembahyang berjamaah mengikut imam. Sembahyangnya tidak sah. Tu nak bagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi sebab itulah berdasarkan kepada kaedah fiqh, kita boleh ikut orang yang semayang apa pun kita boleh ikut. Makmum ni dia boleh ikut, dia main dia tengok kawan tu duduk semayang, tak usah kira dia semayang apa pun. Maknanya ikut sudah. Lepas tu pula dia ada kaedah. Kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, kita ikut imam tadi. Imam dia buat macam biasa, dia semayang macam biasa. Lepas tu macam contoh tadi dia sebut sujud, tentu imam bangkit, nama dah kita tak bangkit, tak ada masalah. Kalau kita bangkit, orang panggil apa? Bangkit kemudian tak ada masalah, tak dihukumkan sebagai terpisah jamaah. Ataupun contoh, kita dulu daripada tok imam tak sengaja, tak apa, tunggu, tak ada masalah, boleh tunggu. Bukan nak kata sampai pekat boleh membatalkan persoalan. Iaitulah jamaah tadi. Sebab itu ikutlah siapa pun, tak ada masalah. Sembahyang apa pun kita boleh ikut. Cuma satu yang tak boleh ikut tuan-tuan, iaitulah kita nak dirikan sembahyang jemaah. Tok imam dia sembahyang satu sembahyang ni, kita tak boleh ikut. Sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Lagi kawan tu tok imam sembahyang jenazah, kita pun tak sembahyang sah lagi, tengok tok imam sembahyang jenazah, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Yang tu dia tak dapat fadilat berjamaah dan tak sah. Tapi kalau sembahyang lain tak ada masalah, boleh tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Sayang tak pahala berjamaah tu. Bukan sikit tu. Perbezaan dia berlipat kali ganda, 27 pahala.
Pasal itu bila kita dapat, tak kira hang muafiq ke hang masbuk, jawabnya hidupkan berjamaah, dapat fadilat berjamaah walaupun sikit bagi dapat. Macam kita mai-mai contohnya, imam duduk tahiyat akhir dah, kita pun angkat takbir Allahu Akbar, gaya nak duduk tu imam Assalamualaikum warahmatullah, tak patut saya duduk lah, teruskan sembahyang kita tuan-tuan. Dia dapat tak fadilat berjamaah? Dapat, walaupun sedikit, sekurang-kurangnya pahala tu lebih. Tu cuma masalah dia, kita tak nampak lah benda ni. Kalau nampak orang berebut dah tuan-tuan, masjid pun memang tak celui tiap-tiap orang tu. Kalau nak kira, kalau kata boleh nampak kelebihan yang telah dijanjikan untuk diberi oleh Allah dan Nabi SAW. Sebab itu hadis ni jangan pandang koman, tapi pandang sesuatu benda yang berat sebagai satu motivasi kepada kita untuk menjadikan kita dapat menjadi manusia yang sentiasa mengekalkan sembahyang berjamaah setiap waktu, untuk kita jadi manusia yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi kuat lagi hujah tu, kata Nabi, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada 3 orang di dalam satu kampung ataupun Badawin. Badawin ni dia pendalaman. Tu disebut, kalau orang Arab dia panggil Arab Badui, maknanya Arab tu duduk tempat yang hulu-hulu no. Kalau kita hulu lah, kalau dibelah macam tu Arab sana duduk tengah padang pasir lah. Itu Badawin. Sebab itu kalau tengok nota kaki dalam kitab, dia tulis yakni padang. Padang tu maknanya, kalau nak kira betul-betul, maknanya ialah tempat yang betul-betul pendalaman. Tu Badawin. Tiada daripada 3 orang di dalam satu kampung ataupun Badawin, tiadalah didirikan pada mereka itu iaitulah kampung akan Badawin akan sembahyang. Maksudnya tak dirikan sembahyang, tapi bukan maksud tak diri sembahyang, tak diri sembahyang. Maksudnya apa dia? Artinya hal keadaan berjamaah. Maksudnya satu kampung tu, ada 3 orang. Ambil paling common 3 orang duduk satu kampung. Macam penempatan. Orang kita kata, iaitulah satu kampung ada 3 biji rumah. Contoh, 3 biji rumah tu 3 orang yang duduk. Contohlah. Tapi 5 waktu tak dirikan sembahyang, maka disebut apa dia punya efek natijah dia. Efek dia ialah melainkan mengerasi atas mereka itu oleh syaitan. Maksudnya apa maksud mengerasi oleh syaitan? Syaitan mudah untuk menguasai mereka. Maknanya syaitan senang memporak-perandakan mereka. Itu 3. Bukan kata kita bukan 3 dah. Satu penempatan tu kadang 40 biji rumah, 400 biji rumah, lepas tu 500 biji rumah. Tu baru kalau kata 40 biji rumah, makna satu rumah satu keluarga. Dalam rumah tu ada berapa pula? Campur mai satu kampung tu kadang 100 orang. Bila sebut 100 orang, jawabnya tuan-tuan, tak didirikan sembahyang berjamaah, maka sesungguhnya penempatan itu masyarakatnya akan mudah diporak-perandakan oleh iblis. Akan lakukan dan berlaku macam-macam perkara yang disebut kebejatan yang akan menjauhkan manusia itu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tu orang tua dulu dia ambil sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk buat penempatan, pergi pegang satu tempat, maka antara rumah selain yang dipikir untuk dibina rumah, dipikir apa?
bina musalla, tak kira surau ke, masjid ke dan sebagainya. Dan iaitulah satu benda, jangan duk fikir nak bina surau, bina masjid saja. Fikir juga iaitulah bagaimana untuk menghidupkan surau dan masjid tadi. Yang paling utama, pastikan untuk hidup sembahyang berjamaah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya untuk jadi pedoman. Pasal itu jangan anggap benda ni benda ringan. Macam masjid kita lah, bila ada di tengah kampung, dia menjadi nadi utama untuk hidupnya apa dia? Kekuatan umat dalam qaryah tu tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Boleh banding? Nah, tuan-tuan bayangkan macam masjid kita, termasuk masjid tuan-tuan, hidup. Bila hidup tuan-tuan, lagu mana ahli masyarakat, keberkatan tu timbul. Tapi kita pergi tengok kalau belah-belah masjid yang tak ada langsung, bukan takat program tentu tak ada dah. Sembahyang berjamaah pun sedih. Kadang-kala iaitulah maknanya, bolehlah ada juga maghrib, ada juga subuh, tapi zuhur asar tak ada orang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bayangkan lagu mana penduduk kampung tu, boleh tahulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tambah-tambah kalau kita tengok, bila tak hidup masjid, tak hidup surau ni, jawabnya masyarakat dia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang kadang payah sungguh-sungguh. Tu ada negeri-negeri kita boleh tengok. Ada orang dia tanya saya, ustaz, cuba kita tengok belah ustaz, bagus sungguh. Boleh faham kesedaran Islam, boleh faham politik Islam, boleh faham kekuatan Islam, tapi mai belah tempat saya ni payah sungguh-sungguh. Macam mana nak buat? Kalau nak bincang, mungkin kalau macam politik, kita nak tulis politik, mungkin orang payah terima. Apa perkara nak kena buat? Saya bagi contoh satu. Ni kadang banyak belah tempat belah selatan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada seorang dia tanya saya kata balik pergi tengok masjid. Satu, sembahyang berjamaah hidup tak? Dia kata ada lah juga, hidup juga, tapi mai ada waktu-waktu tertentu. Perbaik kita tu pastikan 5 waktu sembahyang berjamaah hidup. Lepas tu lagi lepas tu imarah masjid tak? Sembahyang berjamaah pun ada waktu-waktu dia. Nak imarah lagu mana? Bayangkan tuan-tuan lah, kuliah ada tak? Tu kadang ada masjid sekurang-kurangnya 2-3 kali kuliah sebulan, ada juga. Yang ni tak ada langsung tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi jawabnya hidup yang tu, itu kunci utama, iaitulah barakah untuk menjadi momentum menghidupkan masyarakat di atas muka bumi Allah. Itu yang kita boleh tengok belah kita ni, belah Pulau Pinang, lepas tu utara Perak, selatan Kedah. Pasal apa? Kalau kita tengok dalam keadaan tadi, masyarakat dia macam masyarakat lain juga, tapi alhamdulillah kesedaran beragama tu tinggi, termasuk politik Islam dan sebagainya. Salah satunya iaitulah hidup tak mana ni hak yang program, lepas tu sembahyang berjamaah hidup, lepas tu apa lagi, kuliah-kuliah dia tuan-tuan, untuk kita ambil i'tibar. Walaupun mungkin setengah orang dia nampak apa kuliah ni tang mana dia punya sumbangan dia, hak mai muka tu lah juga, bukan muka lain pun, pilah tang mana pun muka tu lah, ada menyanyi pun yang tu lah. Jangan nampak tang tu saja, nampak barakah dia. Sebab bila adanya masjid dia hidup, lepas tu dengan sembahyang berjamaah dia, dengan peringatan tazkirah majlis ilmu dia,
barakah tu akan momentum dia keliling dia berpuluh-puluh kilometer. Allah Taala turunkan barakah tu, disebarkan barakah di keliling dia. Semua orang dapat barakah, tuan-tuan, untuk jadi pedoman di atas muka bumi Allah. Tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau adanya satu-satu penempatan tu ada 3 orang ataupun lebih tak hidup sembahyang berjamaah, maka mudah bagi syaitan untuk memporak-perandakan mereka. Macam-macam benda lah dia akan timbul, tuan-tuan. Maka atas engkau dengan berjamaah, tu Nabi kata, maka atas engkau dengan berjamaah ni, jawabnya hidupkan sembahyang berjamaah. Lalu Nabi sebut dengan kalimah utama, maka sesungguhnya memakan oleh harimau daripada kambing itu akan yang jauh daripada kawannya. Apa maksudnya? Maksudnya iaitulah harimau dia mudah terkam kambing hak mana? Kambing hak duk seorang-seorang, bukan kambing hak duk dalam kumpulan. Kita nak tengok tabiat tu, kena tengok rancangan Discovery. Kalau tengok rancangan binatang dalam TV, boleh tengok dalam tu. Kadang kambing ni, ataupun kita kata binatang mangsa lah, jenis orang panggil rusa ke, jenis kambing ke, jenis lembu ke, mereka nak pi minum air ke apa pun, semua dalam bentuk berkumpulan. Rimau tadi dia kuat, tapi payah nak tangkap kalau binatang itu duduk secara berkumpulan. Tapi kalau duduk seorang-seorang, hebat lagu mana pun, iaitulah dia akan temot dengan binatang pemangsa. Sama dengan kita. Kalau kita ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, hidup seorang-seorang, tak peduli bermasyarakat, sembahyang pun seorang-seorang, tak peduli dengan sembahyang berjamaah, habis. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Macam contoh Ustaz kata contoh banyaklah. Kita buat contoh. Kita sembahyang seorang-seorang di rumah dengan sembahyang berjamaah, lainkah sama, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Tak tahu siapa yang pernah tahu, memang lain. Dia punya zoom dia punya gangguan dia punya kaedah dia, sampai hak dalam ni pun payah, tuan-tuan. Macam contohlah, tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar. Dalam keadaan tadi, untuk jadi pedoman di atas muka bumi Allah, kita sembahyang seorang. Mudah sangat kita nak sembahyang tu, nak buat apa pun, lagu mana pun mudah bagi kita. Tu yang kadang payah. Baju pun tak pakai, pakai pelekat saja, bubuh sorban lepas tu kepiah tak pakai, sembahyang. Pasal dia tak rasa apa, tak ada nilai apa, dan dia rasa gopoh dan sebagainya, dia payah nak dapat kemanisan. Tu sembahyang seorang di rumah. Cuba mai sembahyang berjamaah ke mana? Tak ada lagi lah tengok mai baju pun tak pakai, tak ada lagi. Tak tahulah kot ada mana masjid kita tengok mai sembahyang berjamaah, pakai keplekat saja, baju pun tak pakai, buh sorban saja, kepiah pun tak pakai, mai sembahyang. Dia pun tahu malu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu baru satu contoh. Nak habaq contoh lain pun macam-macam. Sembahyang seorang, Allah dia garu hutang, lagi garu hutang ni. Kita sembahyang berjamaah, nak garu pun kadang-kadang kita rasa malu. Pasal apa? Pasal itulah kita duduk bersama dengan orang lain. Itu kaedah yang maknanya keagungannya Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala pelihara kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu sembahyang jemaah dia suruh rapatkan saf, jangan bagi renggang saf. Sebab rapat, bila kita rapatkan saf, iaitulah syaitan dia payah nak masuk untuk mencelah, untuk mengganggu kita, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak ganggu juga, biasalah, tu kerja syaitan. Tapi dia sepayah nak kacau, berbanding dengan
kita berseorangan ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu ini satu peringatan lah, walaupun kita ni termasuk orang yang memang menjaga sembahyang berjamaah ni, tapi maknanya ia sebagai satu tazkirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pastikan sungguh-sungguh kita dapat menghidupkan sembahyang berjamaah ini untuk menjadikan kita semua mendapat rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, tanda tentulah insya-Allah kita sambung pula dalam kuliah yang lain untuk sama-sama kita mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanda tentu kita sambung pula, iaitulah kita akan tengok bagaimana Nabi sebut, iaitulah pahala dan kelebihan besar bagi orang yang sentiasa menghidupkan sembahyang berjamaah, dan kita minta dan harap pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dipilih menjadi manusia yang menghidupkan sembahyang berjamaah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tak apalah. Dekat itulah dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.